بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla temu malam ni. Hari yang terakhir kan, sebelum kita beraya. Kita bercakap berkenaan tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menyatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Mengapa tidak kamu mentadabbur Al-Quran? Dan apabila Allah menyatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bila lagi jiwa orang-orang yang beriman nak tunduk kepada zikrillah. Zikrillah zikir Allah, maksudnya Al-Quran. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan daripada kebenaran, itu Al-Quran. Dan Allah sambung wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan jadi seumpama umat-umat yang telah diberikan kitab sebelum kamu. Fatalat alaihimul amad, fatala alaihimul amad, jangan jadi seumpama masyarakat umat yang diberikan kitab sebelum kamu. Dah tentulah tak ada orang lain melainkan ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Kristian. Fatala alaihimul amad, apabila berlalunya masa yang panjang. Maksud berlalunya masa yang panjang, apabila kitab Allah itu ada pada mereka lama. Maksudnya bila diturunkan kepada mereka Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan sebagainya, maka mereka ada kitab itu sebagai panduan. Fatala alaihimul amad, tapi berlalu masa yang panjang, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka itu tidak melembutkan hati mereka. Tetapi faqasat qulubuhum, tetapi hati jantung mereka itu menjadi kesat, jadi kerah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di kalangan mereka itu adalah fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Dan Allah sambung lagi pada ayat yang ke-17, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yuhyil arda, menghidupkan bumi, ba'da mautiha, lepas kematiannya. Maksudnya lepas kering kontang, bumi kering, lepas matinya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dan daripada hujan tersebut Allah hidupkan bumi itu dengan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Qad bayyana lakumul ayat, dan telah kami jelaskan kepada kamu al-ayat, iaitu tanda-tanda, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu itu berakal. Jadi Allah sebut dalam dua ayat ini, Allah bagi peringatan kepada orang Islam.
orang yang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah diberikan kepadanya Al-Quran. Itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah wahyu yang terakhir, maksudnya kitab yang terakhir, dan kepada Nabi yang akhir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada umat yang akhir ni, dengan kitab yang akhir ni dan Nabi yang akhir ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingat, jangan jadi macam Yahudi dan Kristian sebelum kamu, di mana mereka diberikan kitab, tetapi fatala alaihimul amad, tetapi kitab yang turun kepada mereka itu tidak melembutkan hati mereka, bahkan merosakkan hati mereka lagi. Bahkan mereka mengubahnya dengan tangan mereka sendiri, dan mereka menukuk tambah apa yang mereka mahu, dan mereka membuang apa yang mereka tidak inginkan, dan mereka pun kata ini adalah kitab Allah. Itu Yahudi dan Kristian. Yang melakukan demikian itu adalah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz dia lah yang menukuk tambah kitab, yang mengurang-urangkan kitab. Kenapa? Kerana orang awam takkan buat kerja macam tu. Dah tentulah rabai-rabai rahib-rahib dia yang buat demikian. Maka kitab yang ada pada mereka itu diubah dengan selera nafsu mereka, dan mereka kata ini adalah kitab Allah. Maka sebab itu Allah kata faqasat qulubuhum, hati jantung mereka jadi kerah, sebab mereka tidak mahu mengikut petunjuk kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyaknya di kalangan mereka itu fasik. Dah tentu fasik sebab mengubah ciptaan, mengubah ayat Allah dan sebagainya. Kerana itu kalam Allah. Ia berbeza dengan Al-Quran. Allah dengan kuasanya, dengan nikmat yang Allah beri kepada umatnya akhir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya, yang memeliharanya, Al-Quran. Maka Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini mengingatkan kepada kita, walau Quran dipelihara oleh Allah daripada penyelewengan, daripada pengubahsuaian, tetap Allah ingatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar jangan jadi macam Yahudi dan Kristian. Jadikan mereka itu sebagai panduan kita. Maksudnya sebagaimana mereka itu sesat, maka jangan kita sesat seumpama mereka. Yang mereka itu ada pada mereka kitab, tetapi merosakkan hati jantung mereka, dan mereka fasik. Allah sambung ayat tadi itu dengan ayat yang ke-17 Al-Hadid. Allah kata, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghidupkan bumi ini lepas kematiannya ataupun kekeringannya dengan air hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Dan Allah kata, qad bayyana lakumul ayat la'allakum taqilun. Allah kaitkan daripada ayat yang ke-16 tadi itu, hati jantung mereka ni tak lembut, jadi kerah. Maka Allah ingatkan pada ayat yang ke-17, Allah turunkan hujan yang dengan hujan tersebut menghidupkan bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah membuat perumpamaan hidayah itu dengan air hujan. Hidayah hudan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk manusia. Petunjuk itu air hujan. Maka dengan petunjuk tu, air hujan menghidupkan bumi yang dah mati. Maka hidayah Allah menghidupkan hati jantung yang keras, yang mati. Itu Al-Quran. Itu yang ilmu yang kita nak daripada Al-Quranul Karim. Maka tujuan Al-Quran utamanya adalah hudan linnas, petunjuk. Apa makna petunjuk? Nabi diutuskan, disebutkan arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Telah pun diutuskan rasul itu dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar. Maka dua Nabi bawa. Nabi bawa hudan, petunjuk,
dan agama yang benar. Apa makna hudan? Hudan bermakna ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat itu huda, itu petunjuk. Bila katakan petunjuk Allah ada ilmu yang bermanfaat. Dan berikutnya amalun saleh, itulah agama yang lurus. Bil huda wa dinil haq, agama yang benar tu adalah amalan saleh. Maka Nabi diutuskan bawa ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Maka ilmu yang bermanfaat ini adalah Quran. Hidayah Allah Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi dengan air hujan, itu Al-Quran menghidupkan hati jantung kita untuk diberikan hidayah kepadanya. Nabi sifatkan manusia ni 3 jenis. Manusia dalam menerima hidayah Allah 3 jenis. Satu, macam bumi ataupun tanah yang menyerap air. Maka dia menyerap air. Bila dia menyerap air, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Subur. Tanah subur. Tak kira lah gambut ke tak gambut ke. Jadi bila air hujan turun kat tanah tu, dia pegang air dan daripada air yang ada tu, maka dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wal-ushbul kathir. Tumbuh-tumbuhan yang banyak. Itu jenis hak pertama. Tanah pertama. Tanah pertama ni lah hati jantung orang beriman sepatutnya. Jadi bila dia terima hidayah Allah Al-Quran, ilmu yang bermanfaat, maka jantung kita ni akan hidup. Maka bila dia hidup, dia menumbuhkan pokok. Apa makna menumbuhkan pokok? Ada kesan lah. Ada buahnya. Daripada pokok tumbuh pula buah. Maka dia itu bagi manfaat kat diri dia dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Maka tidak saja manusia boleh makan daripada tumbuhan yang tumbuh, haiwan juga boleh makan daripadanya. Maksudnya, seluruh makhluk Allah boleh mengambil manfaat daripada orang macam ni. Maka itu hak yang kita nak, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hak tanah hak yang pertama ni, subur. Maka masuk kita ilmu. Sebab tu ngaji tak? Sebab tu mau mengaji. Sebab tu kena belajar. So bila kita belajar apa? Belajar Al-Quran dengan sunnah lah. Maka bila Al-Quran sunnah kita dapat, kita nak hati kita hidup lah. Maka bila kita hidup, kita dapat manfaat untuk diri kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan syurga. Itu yang kita nak. Itu ada syurga tu. Maka bermanfaat untuk diri kita. Ilmu tu ilmu bermanfaat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Bermakna ilmu yang maksud kat sini adalah ilmu yang kita sebut ilmu Quran, ilmu sunnah. Bukan matematik, geografi, sejarah. Hak tu ilmu juga. Tapi ilmu itu ilmu yang tak dimaksudkan. Itu ilmu juga, Allah bagi juga. Tapi yang dimaksudkan ilmu kat sini adalah Quran sunnah. Hidayah Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam bait syairnya, wal ilmu aqsamu thalath. Ilmu itu ada 3 kategori. Ma laha min rabi'in. Tak ada yang keempatnya. Wal haqqu dhu tibyan. Ilmun bi'awsafil ilahi wa fi'lihi. Ilmu yang kita nak ambil daripada Quran ni ilmu apa? Ilmu pertama dia kata awsafil ilah, sifat-sifat Allah. Wa fi'lihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Berikut dia kata wa kadzalikal asma'u lirrahman. Begitu juga nama-nama bagi Ar-Rahman, nama Allah. Maka ilmu Al-Quran yang kita nak adalah pertama sekali ilmu sifat Allah, ilmu nama Allah, ilmu tentang Allah. Itu tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Hak tu kata Muhammad ibn Abdul Wahhab, yajibu alaina an nata'allama bi arba'i masail. Wajib atas kita belajar 4 masalah.
Pertama al-ilmu. Yang pertama ilmu dia kata. Apa dia ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Iaitu mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu ilmu dia. Itu ilmu pertama tu. Iaitu ilmu tentang sifat Allah dan perbuatan Allah dan ilmu tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Yang kedua, ilmu Al-Quran yang kita nak adalah perintah dan larangan. Al-amru wan nahyu. Perintah dan larangan yang itu adalah agamanya. Itu agama Allah dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran ilmu pertama adalah ilmu tentang Tuhan, Allah. Yang kedua ilmu tentang perintah Allah dan larangan Allah. Yang berikutnya dikata wa jazaohu yaumal ma'ad. Iaitu berikutnya ilmu tentang al-jaza, balasan yaumal ma'ad. Pada hari esok kita akan dibangkitkan, hari akhirat. So itu ilmu Al-Quran yang kita nak. Wal kullu fil Quran. Semuanya itu dalam Quran. Wa sunanul lati. Dan di dalam sunan. Itu sunnah. Allati ja'at anil mab'uthu bil Quran. Anil mab'uthi bil Quran. Yang diutuskan kepada orang yang diutuskan kepadanya dengan Al-Quran. Itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So itu ilmu yang kita nak daripada Quran. Berikutnya, tadabbur itu apa maknanya? Tadabbur Al-Quran. Tadabbur katanya, makna tadabbur Al-Quran. Makna tadabbur Al-Quran itu huwa tafakkur. Berfikir. Tafakkur. Wat ta'ammul. Ta'ammul. Mengamati. Meneliti. Itu ta'ammul. Li ayatil Quran. Kepada ayat-ayat Al-Quran. Min ajli. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan faham. Untuk tujuan faham. Dan wa idraku ma'ani. Dan supaya kita dapat makna-maknanya. Wa hukmuh. Dan hukum-hukumnya. Wal muradu minhu. Yang dimaksudkan dengannya. Al-hukum atau hikmah. Yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Itu tadabbur. So tadabbur apa dia? Tadabbur berfikir. Mengamati, mentadabbur dengan dalam. Berfikir mendalam. Kepada ayat-ayat Al-Quran. Tujuan untuk apa kita duk meneliti Al-Quran? Supaya fahamlah. Dan bila kita faham, kita faham makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah nak, apa yang Nabi nak. Maka itu makna tadabbur. Dia kata lagi, Inna mimma yasrifu kathiran minal muslimina anit tadabburil Quran. Antara perkara yang menyebabkan banyak orang dikacau daripada tadabbur Al-Quran. Lari daripada tadabbur Al-Quran itu. Wattafakkuri fih. Dan berfikir pada Al-Quran itu. Dan mengingati ma fihi minal ma'ani. Dan mengingati apa yang makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Adalah i'tiqaduhum su'ubatu fahmil Quran. Kerana i'tiqad mereka susahnya nak faham Quran. Itu sebab orang tak nak tadabbur Quran. Itu sebab kita jauh dari Quran. Itu sebab Quran hak yang kita nampak depan mata kita ni hanya sekadar Quran sajalah. Dia tidak kita fahami dia panduan huda. Hudan tadi tu tak nampak dia hudan. Maka dia nampak perhiasan. Gantung saja bobo-bobo. Gantung dalam kereta. Nak halau jin setan tunjuk geng. Hantu pun lari. Itu dia faham Quran tu. Itu bukan tujuan Quran. Maka Quran tidak dijadikan kitab hidayah. Kita buat banyak contoh banyak kali dah. Kita beli mesin basuh. Tak payahlah. Kita beli perabot dekat IKEA. Dia tak pasang lagi kan. Bawa balik, kita pasang sendiri. Pasang sendiri tu, bila kita buka kotak tu, dia ada buku panduan.
Hak buku panduan tu, satu kena buat apa, dua kena buat apa, tiga kena buat apa, empat kena buat apa, lima siap lah. Dan panduan yang ditunjukkan tu mudah faham. Itu nama panduan. Kalau panduan pun tengok pun bela, itu bukan panduan namanya. Dia tengok pun susah nak faham. Dah benda lah dia kata ni, aku tak faham sungguh nak pasang. Telefon lah orang IKEA main datang pasang, tolong tengok. Bagi itu tidak panduan namanya. Panduan, nama panduan maksudnya memudahkan. Itu hutan. Tapi kita buka Quran, susah penuh nak faham Quran. Ustaz pun kata jangan pandai-pandai baca tafsir sendiri, tak ada guru nanti setan sesat. Menyesatkan tak? Al-Quran menyesatkan. A'udzubillah. Habis apa yang tak menyesatkan? Quran hudan. Dia kata jangan pandai-pandai baca sendiri. Jangan pandai-pandai baca tafsir sendiri. Sedangkan Quran ni tak ada ustaz pun boleh faham. Tak payah nanti ustaz buka tengok. Tak faham tu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi ku luas, maka sembahlah aku. Tak faham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan sekali alam. Tak faham. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Hari kiamat. Iyyaka na'bud. Kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan yang orang murkai. Waladhdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Tak faham. Sebab tu solat apa yang diaminkan? Maka Al-Quran simple, mudah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak dan tak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama dengan sesuatu pun. Payah benar ke Quran? Kan? Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka tangan Abu Lahab. Tak faham? Celakalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Simple. Itu Quran. Baca terjemahan. Faham dah Quran. Tak payah ustaz main datang. Dan ada katakan nak baca terjemahan pun nak kena ustaz. Jenuh lah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an. At-tafsiru ala arba'ati aqsam. At-tafsiru ala arba'ati awjuh. Tafsir itu ada 4 wajah. Tafsir ada 4 wajah. 1. Wajhun ta'rifuhu al-Arab min kalamiha. Pertama, wajah di mana orang Arab kalau dia baca Quran dia faham. 1. Kenapa orang Arab? Dah tentulah sebab Al-Quran bahasa Arab. Maka orang Arab bila dia buka Quran, dia macam kita baca buku bahasa Melayu lah. Maka itu pertama. Wajah di mana orang Arab kalau baca Quran dia faham sebab bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab yang fasih. Quran turun dalam bahasa Arab yang fasih. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab yang jelas. Okey, bermakna kita bukan Arab. Dah memanglah kita tak faham sebab kita bukan orang Arab. Maka sebab tu ada terjemahan. Terjemahan itu terjemahan kepada hak yang teks Arabnya lah. Maka bila kita baca hak yang Melayunya adalah terjemahan kepada yang Arab. Itu makna yang pertama tadi tu. Wajah di mana kalau kita baca kita faham. Tak nanti nak ada ustaz. Maka oleh kerana Arab bahasa Quran bahasa Arab, maka Ibn Qayyim Ibn Abbas sebut dia orang Arab. Maka dia kata wajah pertama tafsir Quran adalah wajah di mana orang Arab bila baca Quran faham dah. Sebab itu bahasa dia min kalamiha. Yang kedua, wa tafsiru la ya'dhuru ahadun bi jahalatihi. Yang kedua, wajah di mana tidak ada keuzuran bagi seorang pun untuk kata dia tak tahu. Maksudnya, tadi bila Arab baca faham dah. 2,
Tidak ada hujah di hadapan Allah Ta'ala nak kata kita tak faham. Maksudnya, bila baca tu, kira fahamlah. Tak ada kita kata uzur kejahilan. Uzur disebabkan jahil. Tak. Maka, baca semua, faham dah. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Tak faham. Faham dah. Dah di hadapan Allah Ta'ala tak boleh jawab, tak ada pula kita dengar ada larangan zina. Tak ada keuzuran. Tak ada keuzuran. Yang berikutnya, yang ketiga. Wa tafsiru ya'lamuhul ulama. Tafsir yang ulama mengetahui. Hak ni. Hak yang kena belajar. Apa maksud tafsir yang ulama tahu? Maksud orang yang ada ilmu tahu. Bermakna, kalau kita belajar, kita tahu tak? Tahu. Yang tadi, semua orang boleh. Baca Quran faham dah. Yang kedua pun, bila tengok tak ada hujah untuk kata dia tak faham. Yang ketiga, orang yang ada ilmu faham. Yang ni kategori yang kena belajar. Tafsir ya'lamuhul ulama. Tafsir yang ulama mengetahuinya. Contoh, salah satu quru' tadi tu. Orang Arab umum, dia fahamlah 3 quru'. Quru' tu 3 kali suci. Tapi bila ulama dia bahas dalam, quru' ada 2 makna. Boleh jadi suci, boleh jadi haid pun dikira quru'. Dan tafsir-tafsir yang lebih terperinci. Yang perlu kepada ilmu. Itu. Yang berikutnya. Wa tafsiru la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang mana hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Iaitu Alif Lam Mim. Allah saja yang tahu. Alif Lam Ra. Allah saja yang tahu. Kaf Ha Ya Ain Sad. Buka terjemahan. Tak ada. Terjemahan pun Kaf Ha Ya Ain Sad. Huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus. Sehingga itu menjadi mukjizat Quran atas pakar bahasa Arab. Orang yang pandai buat syair pun tak boleh nak buat huruf. Huruf aja. Kaf Ha Ya Ain Sad. Tak ada tiba-tiba. Kalau kita alif batah, sajim. Bolehlah. Tapi tiba-tiba Allah kata Alif Lam Ra. Ha Mim. So benda ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka itu 4 jenis tafsir yang ada dalam Quran. Berikutnya. Inna adada ayatil ahkam fil Quran. Sesungguhnya ayat hukum dalam Quran itu 500 ayat. Ayat hukum. Ayat hukum dalam Quran dia kata 500 ayat. Wa adadu ayatil Quran, dan bilangan jumlah keseluruhan ayat Quran 6,236 ayat. 6,236 ayat. 6,226 ayat. Daripadanya 500 ayat hukum. 500 sahaja ayat hukum. Berikutnya inna fahmal wa'du wal wa'id. Sesungguhnya nak faham daripada 5,000 hak balance daripada 500 tadi tu. Inna fahmal wa'du wal wa'id. Wa'ad ancaman. Wa'ad janji. Al-wa'id ancaman. Berikutnya at-targhib, galakan buat ibadat, galakan ta'an Allah. At-tarhib, menakut-nakutkan daripada kita buat maksiat kepada Allah. Wal ilmu billah, ilmu tentang Allah. Wal yaumil akhir, ilmu tentang hari akhirat. La yashtaritu lahu fahm al-mustalahat al-ilmiyah. Tidak disyaratkan untuk kita faham mustalah ilmu. Tak disyaratkan untuk kita faham mustalah ilmu. Maksudnya bila Allah kata buat-buat gini, neraka. Faham dah, tak payah nanti ustaz bagi syarahan. Tak payah kena ada nak faham istilah. Belajar ulum hadis lagi susah. Aziznya, mutaribnya, syaz, apa benda dah. Itu mustalah. Mustalah tu susah nak faham. Al-Quran, ancaman. Janji Allah. Galakan. Tarhib, menakut-nakutkan. Cerita tentang Allah. Cerita tentang kiamat. Tak payah ilmu. Buka saja, baca, faham dah.
Oh gini syurga. Oh seronoknya syurga. Dia cerita tentang syurga. Oh bidadarinya, buah-buahannya. Daging burung tak faham. Tak payah ustaz syarah. Berikutnya apa lagi ada dalam Quran? Cerita Nabi-Nabi. Kan? Cerita Nabi Adam, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Lut, macam-macam lah kan. Semua cerita-cerita. Cerita Nabi-Nabi. Dan cerita orang-orang saleh. Cerita wanita-wanita salihah. Hak tu cerita lah. Tak faham juga. Nabi Yusuf punya cerita dengan abang-abangnya. Tapi kita tak pernah baca pun terjemahan daripada Quran tentang kisah Adam. Kita tak baca terjemahan pun tentang cerita Yusuf dan abang-abangnya. Kita tak pernah pun baca terjemahan tentang Musa dan Fir'aun. Tentang Harun. Tentang Asia lah. Tentang Maryam lah. Tentang Nabi Isa lah. Tentang puak-puak Bani Israel. Tentang Arab Jahiliyah, Musyrikun Quraisy. Tentang macam-macam cerita lah ni. Kalau kita beli buku Harry Potter. Ataupun beli buku The Fantastic Beasts. Contoh. Baca pula tengok dalam tu. Seronok. Dah habis dah satu buku habis. Orang so tanya. Seronok ke? Seronok. Beli lah. Boleh cerita apa isi kandungan? Oh macam ni. Gini. Cerita dia gini. Kalau cerita Marvel tu dia boleh cerita lah. Gini. Plot dia tu. Oh ini dekat sini. Ini dekat sini. Sebab apa? Sebab faham. Minat. Kita pun dengar cerita tentang Adam makan apple. Dengar cerita Adam makan apple. Dengar tentang cerita versi Kristian. Mula tu, Ustaz betul ke cerita ni ya? Betul ke? Kenapa nak tanya Ustaz? Kenapa nak tanya Ustaz? Sedangkan benda tu ada dalam Quran. Cerita dia makan apple ke tak apple, limau ke? Cuba tengok Quran, dia kata apa? Buah apa? Dah salah faham pula tu, buah khuldi. Buah khuldi. Boboh lah nak buat nama apa pun. Map versi Kristian buah apple. Map pula tiba-tiba tu kalau muncul. Apa ni? Apa halkum? Oh itu sebab tersekat tu Nabi ada sekat. Ada cerita tu dalam Quran tak? Kenapa kita boleh cerita macam tu sedangkan Quran tak cerita? Meh pula ni Mamat Seko yang baru-baru ni apa nama anak angkat Jibril tu? Siapa nama? Siapa anak angkat Jibril tu? Hampa tak tengok? Samiri tak? Ni. Quran kat tangan kita ni ada cerita pasal tu tak? Ada cerita tak pasal Nabi Musa dengan si Mamat Samiri tu? Ada lah. Quran cerita tak dia di-adopt oleh Jibril? Bodoh. Kan? Mana datang cerita bodoh macam ni? Tak baca Quran ke? So Quran cerita apa? Okey, penting ke nak tahu cerita tu dia anak angkat Jibril ke, anak angkat Mikail ke, anak angkat Israel ke? Hak tu orang Melayu tu, Luqman. Kisah Luqman. Hak apa benda pesanan Luqman kepada anak-anak? Dia tak nak baca. Tak nak faham. Hak dia sebut Luqman ni siapa ya? Nabi ke? Apa nama? Kulit hitam, bibir tebal. Adakah dia orang Afrika? Itu tak penting. Maka bila kita baca Quran dan kita baca terjemahan, macam kita baca bahasa Melayu dan macam-macam lah cerita yang kita tahu. Maka dengan itu, tidakkah kita ada ilmu tentang kitab Allah? Dan boleh tak kita kata, cerita yang kau cerita ni mana ada Quran cerita? Aku tak pernah dengar apa dalam Quran kata kau begitu. Berikutnya Quran tak boleh berdiri sendiri melainkan datang dengan hadis Nabi SAW. Ada tak cerita tu dalam hadis Nabi? Ada tak cerita-cerita hak yang Quran cerita umum tiba-tiba dispesifikkan oleh hadis Nabi cerita yang kau cerita? Kalaulah satu hari kita naik MRT duduk pula tiba-tiba sebelah orang kafir. Kita pun pegang Quran ataupun orang kafir tanya,
You orang Islam baca Quran, boleh you cerita tak apa dalam Quran tu? Agak-agak boleh cerita tak? Melopong. Apa ada dalam cerita dalam Quran tu? Mulalah. Entah, apa benda nak start mana, nak akhir mana pun tak tahu dah nak cerita apa dah. Lepas tu, sambut nuzul Quran. Kan? Sambutlah nuzul Quran turun. Han tak turun. So, itu ilmu yang kita nak yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim tadi tu. So, kata Imam Ibn Al-Qayyim, dia rangkum semua. Ilmu tentang Tuhan. Tentang sifatnya, namanya, perbuatannya. Maksudnya umum, tentang akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia cerita lawan kepadanya syirik. Dia cerita jangan syirik Allah. Dia cerita puak-puak Kristian menjadikan Tuhan 3 daripada yang 3. Dia cerita puak-puak Yahudi jadikan Uzair itu anak Tuhan. Maka kita dah dapat dah, gambaran Quran ini menceritakan tentang tauhid dan larangan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dan berikut dia kata al-amru wan nahyu. Hak yang kamu nampak kita orang semayang, puasa, zakat, semua tak makan babi, boleh makan tu, tak boleh makan ni. Ini daripada Quran ni lah. Daripada Quran ni lah. Sebab ada perintah dan ada larangan. Dan berikutnya, kita ni hidup atas muka bumi sementara. Siapa cerita Quran lah. Dan ke mana kita akan pergi? Waktu alam matinya dan waktu hari akhiratnya dan kita menuju syurga Allah. Inilah kitab panduan yang kami duk baca. Dan berikutnya cerita tentang Nabi-Nabi lah. Dan cerita Nabi-Nabi itu adalah rangkuman kepada syirik tauhid. Kan? Ikut Nabi, lawan Nabi. Itu je isi kandungan Quran. Yang kalau sekiranya kita tak mula dengan membaca terjemahan, macam mana kita nak buka buku tafsir? Dan bagaimana syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Macam mana nak dapat hidayah? Dah kalau Quran yang ada pun tak faham. Dan susah pula nak faham. So itu adalah sebagai renungan kita. Dan juga sebagai apa orang kata, peringatan, tazkirah untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an taj'alal Qur'an al-Karim rabi'a qalbi. Kau jadikanlah Quran al-Karim itu sebagai penyejuk mata. Rabi' ni apa? Rabi' ni musim bunga. Rabi'i qalbi. Jadikan Quran itu ni perhiasan dalam ni. Jadikan Quran itu penyejuk hati, jantung kita ni. Wa nuru sadri, cahaya jantung kita. Wa jala'u huzni, menghilangkan kedukaan dan kesedihan. Berikutnya menghilangkan ham, anxiety. Ham, gelisah, gundah gulana. Itu doa Nabi. Antaj'al Quran, jadikan Quran sebagai penyejuk hati, cahaya hati, dan jauh dari kesedihan, dan jauh daripada rasa gundah gulana. Itulah dia apa yang kita kata ketenangan. Dan itulah apa yang kita kata hidayah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.